Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, Yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Yang berusaha ketua-ketua jabatan dan agensi, yang diraihkan para pegawai dan kaki tangan kerajaan, para petugas media dan pemerhati yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kepada Allah Subhanahu wa taala jugalah kita bermohon semoga meluaskan kerahmatan, keberkatan dan petunjuknya untuk Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, Sultan dan Yang di-Pertuan bagi Negeri Terengganu Darul Iman serta segala jajahan takluknya, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu untuk terus menaungi Negeri Terengganu Darul Iman yang tercinta ini dengan penuh panduan wahyu. Kita berkumpul pada hari ini adalah untuk melaksanakan tanggungjawab musyawarah menerusi Dewan Undangan Negeri sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 73(B), iaitu badan perundangan sesuatu negeri boleh membuat undang-undang bagi keseluruhan atau mana-mana bahagian negeri itu. Menghadapi suasana pandemik COVID-19 yang sukar pada masa ini, sudah pastinya setiap keputusan dan tindakan kerajaan menjadi harapan yang amat bermakna buat setiap penduduk di negeri ini. Ramai rakyat terkesan, ramai yang hilang pekerjaan dan terputus sumber pendapatan. Hidup tidak lagi seperti biasa, terpaksa menjalani kebiasaan baharu. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, atas dasar keimanan, kita percaya bahawa kesukaran yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala buat kita pada hari ini adalah untuk menyerlahkan kemudahan pada hari esok. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. InsyaAllah menerusi belanjawan 2021 Terengganu Darul Iman ini, kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan manfaat dan mudarat, untuk memulihkan keadaan seterusnya memacu kecemerlangan demi kesejahteraan semua. Namun sudah pastilah kerja yang besar dan beban yang berat ini perlu dilaksanakan dan dipikul secara bersama oleh semua pihak, kerajaan, rakyat dan sektor swasta. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya mohon untuk membentangkan di Dewan ini enakmen perbekalan tahun 2021 bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk membiayai perbelanjaan bekalan, perkhidmatan dan pembangunan negeri pada tahun 2021. Pembentangan lengkap dan perincian peruntukan belanjawan 2021 ini terkandung dalam buku belanjawan Terengganu tahun 2021. Prestasi dan prospek ekonomi. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, pada suku kedua tahun ini, penguncupan ekonomi yang ketara berlaku di kebanyakan negara ekonomi maju dan pasaran sedang pesat membangun ataupun the emerging market economy dengan izin. Di seluruh dunia termasuklah negara kita pula menguncup sebanyak 17.1%. Penguncupan ini terutamanya disebabkan oleh sekatan pergerakan dan perjalanan yang dikuatkuasakan bagi membendung penularan COVID-19 dengan lebih berkesan. Tindakan yang terpaksa diambil ini telah menjejaskan aktiviti pengeluaran sekaligus memberikan kesan yang teruk kepada pasaran pekerjaan dan perbelanjaan sektor swasta.
Harga purata minyak mentah Brent pula jatuh kepada 33 US dollar setong, berpunca daripada lebihan bekalan yang meningkat pada masa permintaan semakin menurun. Akibat sekatan pergerakan dan kehilangan pendapatan isi rumah pula, pertumbuhan penggunaan swasta telah menurun kepada 18.5%, sekaligus menurunkan permintaan dalam negeri sebanyak 18.7%. Namun, alhamdulillah, pada suku ketiga tahun ini, ekonomi negara kita semakin bertambah baik apabila mencatatkan penguncupan yang lebih kecil, iaitu sebanyak 2.7% sahaja. Sektor pembuatan telah merekodkan pertumbuhan daripada negatif 18.3% kepada 3.3%. Sektor perkhidmatan daripada negatif 16.2% kepada negatif 4%. Sektor pelombongan pula daripada negatif 20% kepada negatif 6.8%, dan juga sektor pembinaan daripada negatif 44.5% kepada negatif 12.4%. Peningkatan pertumbuhan ini adalah refleksi pembukaan semula ekonomi daripada langkah-langkah pengekangan COVID-19, keadaan permintaan luaran yang lebih baik, pemulihan berterusan di semua subsektor pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP, peningkatan permintaan minyak dan gas serta penyambungan semula lebih banyak projek di semua subsektor. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, alhamdulillah, negeri Terengganu Darul Iman yang kita kasih ini tersenarai antara 7 negeri yang merekodkan prestasi yang lebih baik pada tahun 2019 dengan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK sebanyak 3.3% berbanding 2.5% pada tahun 2018. Ini menjadikan nilai KDNK kita meningkat daripada 34.8 bilion ringgit pada tahun 2018 kepada 36 bilion ringgit pada tahun 2019, dengan sektor perkhidmatan dan pembuatan kekal menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 18.5 bilion ringgit dan 13.1 bilion ringgit masing-masing. Walaupun begitu, kita tidak wajar untuk berasa selesa dengan kedudukan tersebut, memandangkan pertumbuhan KDNK kita masih di bawah paras nasional. Alhamdulillah, hampir semua sektor ekonomi kita mencatatkan pertumbuhan positif, dengan sektor pembinaan dan sektor pertanian merekodkan pertumbuhan paling memberangsangkan, iaitu masing-masing daripada negatif 9.2% dan negatif 2.5% pada tahun 2018 kepada 0.4% dan 6% pada tahun 2019. Pengembangan sektor pertanian ini benar-benar menjadi pemangkin bagi merancakkan tahun 2021 sebagai tahun pertanian negeri seperti yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Perubahan peratus tahunan indeks harga pengguna IHP pada tahun 2019 tumbuh perlahan pada kadar 0.1% berbanding 0.4% pada tahun 2018, menunjukkan paras harga keseluruhan barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi kita masih terkawal dan paras kos sara hidup kita masih baik. Pendapatan penengah isi rumah kita juga menunjukkan peningkatan kepada RM5,545 sebulan pada tahun 2019 berbanding RM4,694 pada tahun 2016. Namun begitu, berdasarkan data paras garis kemiskinan metodologi 2019, masih terdapat sebanyak 15,781 isi rumah berstatus miskin mutlak dengan pendapatan isi rumah tidak mencukupi untuk menampung keperluan hidup asas meliputi makanan, perlindungan dan pakaian. Golongan ini mesti diberikan perhatian dan dibantu supaya mempunyai keupayaan pendiri bagi menjamin kelangsungan hidup. Tambahan pula, impak pandemik juga telah menyebabkan puluhan ribu individu lagi, terutamanya terlibat dengan sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS,
sektor tidak formal dan bekerja sendiri telah hilang pekerjaan dan sumber pendapatan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, menempuhi persekitaran yang mencabar ini, saya amat berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Mohamed Yassin selaku Perdana Menteri kerana telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti bantuan prihatin nasional, Air Lestari KWSP, program subsidi upah dan moratorium pinjaman menerusi pakej-pakej rangsangan ekonomi, prihatin PKS tambahan, penjana dan kita prihatin. Menyokong usaha tersebut, Kerajaan Negeri Terengganu juga telah mengumumkan pakej rangsangan Terengganu Cakna meliputi pemberian bantuan keperluan harian, penangguhan bayaran sewa dan tambahan insentif kepada para peniaga. Semua yang dibuat oleh kerajaan ini adalah bagi mengurangkan beban rakyat, mengekalkan pekerjaan, membantu perniagaan dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Pada fasa untuk menjana semula atau restart dengan izin memulih recovery dan memperkasa revitalize dengan izin yang telah dan sedang kita lalui ini, sokongan dan kerjasama rakyat dan pihak swasta dengan kerajaan adalah amat diperlukan supaya kita boleh terus bergerak dengan lebih pantas ke hadapan untuk menjayakan agenda menyusun semula reform dengan izin struktur ekonomi kita. Belanjawan 2021, Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, walaupun kerajaan negeri masih dibebani dengan pembayaran tertangguh defer payment dan pembayaran berjadual schedule payment dengan izin yang berjumlah RM439.75 juta bagi tahun 2021. Ditambah pula dengan risiko kelembapan ekonomi dan perbelanjaan luar jangka disebabkan pandemik COVID-19 yang belum surut, kerajaan negeri tetap komited untuk mengawal defisit supaya tidak melebihi paras 10% atau RM125 juta. Justru, belanjawan 2021 ini akan memperuntukkan sejumlah RM1.375 bilion untuk perbelanjaan mengurus, iaitu sebanyak RM94.98 juta atau 6.91% untuk perbelanjaan tanggungan dan RM1.28 bilion atau 93.09% untuk perbelanjaan bekalan yang meliputi pemberian dan kenaan bayaran tetap sebanyak RM774.9 juta atau 56.36%. Emolumen sebanyak RM275.75 juta atau 20.05%. Perkhidmatan dan bekalan sebanyak RM207.1 juta atau 15.06%. Aset sebanyak RM21.27 juta atau 1.55% dan perbelanjaan lain sebanyak RM1 juta atau 0.07%. Bagi pemberian dan kenaan bayaran tetap sebanyak RM150 juta atau 10.91% adalah untuk caruman kumpulan wang pembangunan. RM270 juta atau 19.64% untuk pelbagai perkhidmatan B32, RM195.3 juta atau 14.2% untuk caruman pihak berkuasa tempatan PBT dan badan berkanun. RM124.9 juta atau 9.08% adalah untuk jabatan kerajaan dan RM34.7 juta atau 2.52% adalah untuk caruman pelbagai agensi. Di samping itu, demi kesejahteraan seluruh penduduk Terengganu, belanjawan 2021 juga akan memperuntukkan sebanyak RM20.17 juta untuk kumpulan wang bekalan air dan RM615 juta untuk perbelanjaan pembangunan, iaitu RM27 juta atau 4.4% untuk sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pelancongan dan industri, RM88 juta atau 14.31% untuk sektor pentadbiran yang meliputi teknologi maklumat, pentadbiran am, projek khas dan projek penting luar jangka, dan RM500 juta atau 81.3% untuk sektor sosial yang meliputi pendidikan, infrastruktur dan kemudahan awam, pembangunan bandar dan luar bandar,
serta sukan dan perumahan. Jumlah perbelanjaan mengurus bagi belanjawan 2021 ini jika dibandingkan dengan belanjawan 2020 adalah berkurang sebanyak 25%. Pengurangan yang terpaksa dibuat ini adalah susulan penyusutan anggaran hasil kepada 1.25 bilion ringgit pada tahun 2021 berdasarkan anggaran harga minyak mentah Brent $40 setong berbanding 1.66 bilion ringgit pada tahun 2020. Anggaran hasil berjumlah 1.25 bilion ringgit ini adalah daripada hasil cukai sebanyak 58.56 juta ringgit atau 4.68%. Hasil bukan cukai sebanyak 130.64 juta ringgit atau 10.45% dan terimaan bukan hasil sebanyak 1.06 bilion ringgit atau 84.87%, iaitu termasuk 933.33 juta ringgit royalti petroleum. Walaupun terdapat kekangan keuangan, sokongan dan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menyalurkan royalti petroleum secara penuh serta membayar hutang pembinaan Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT 2 berjumlah 1.431 bilion ringgit kepada kerajaan negeri, diharapkan dapat merealisasikan agenda pembangunan wilayah yang seimbang untuk negeri Terengganu. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, dalam rangka belanjawan 2021 ini, selain input daripada setiap ahli jawatankuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan semua jabatan dan agensi kerajaan negeri, kita juga telah mendapatkan cadangan daripada individu dan institusi serta semua adun dan penyeras dun menerusi portal cadangan bajet rakyat Terengganu CBRT. Selain dari memperhalusi semua input menerusi 6 siri bengkel perundingan pakar yang turut disertai oleh ahli akademik, pemain industri dan tokoh masyarakat demi memastikan semua inisiatif yang disenaraikan mempunyai nilai strategik, berimpak tinggi dan menekankan keberkesanan kos. Bagi menjayakan pelaksanaan belanjawan 2021 ini pula, 3 pendekatan telah jadikan panduan dan keutamaan, iaitu pertama, mengurus perbelanjaan secara berhemah mengikut keutamaan, keperluan dan kemampuan semasa. Kedua, mengoptimumkan pelbagai peruntukan dan inisiatif yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan. Dan ketiga, memperbanyakkan kerjasama dengan pelbagai pihak. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, setelah mempertimbangkan semua senario semasa serta keperluan dan keupayaan kita semua, izinkan saya untuk membentangkan belanjawan 2021 Terengganu Darul Iman yang bertemakan melestarikan kesejahteraan bersama. Belanjawan ini mengandungi 146 inisiatif di bawah 14 strategi yang ditunjangi oleh 5 teras berikut. Teras pertama, meneguhkan pelaksanaan agenda Islam dan pembangunan modal insan. Teras kedua, menjana semula ekonomi dan pendapatan rakyat. Teras ketiga, menjamin kesejahteraan keluarga dan sosial. Teras keempat, mendigitalisasikan perkhidmatan awam. Teras kelima, melestarikan alam sekitar. Insentif khas COVID-19. Dalam suasana negara masih berhadapan dengan pandemik COVID-19, demi menjamin kesejahteraan rakyat dan menyokong pertumbuhan ekonomi, Kerajaan negeri dengan penuh rasa tanggungjawab mengumumkan inisiatif khas COVID-19 dengan peruntukan berjumlah 34.32 juta ringgit bagi melaksanakan 5 inisiatif khas seperti berikut. Inisiatif 1, penubuhan jawatankuasa adaptasi pandemik COVID-19. Penubuhan jawatankuasa ini adalah bagi merencana pendekatan baru dalam menghadapi COVID-19 di negeri Terengganu, iaitu daripada bertindak balas, respons dengan izin terhadap impak kepada penyesuaian, adaptation dengan izin. Dengan keadaan memandangkan pandemik COVID-19 ini tiada ketentuan mengenai penghujungnya. Jawatankuasa ini akan melibatkan pelbagai agensi negeri dan persekutuan serta berperanan untuk mengesyorkan kepada kerajaan negeri sebarang keputusan dan tindakan yang boleh serta perlu diambil bagi tujuan pertama, mempromosikan kesihatan dan pembudayaan kebiasaan baru. Kedua,
menjamin ketersediaan dan kebolehcapaian keperluan asas, dan ketiga, melestarikan kemandirian individu, isi rumah dan perniagaan. Peruntukan sebanyak RM100,000 digunakan bagi melaksanakan kempen norma baharu ini. Inisiatif yang kedua, latihan kemahiran dan peluang pekerjaan. Inisiatif ini adalah bagi meningkatkan keboleh pasaran dan keboleh gajian golongan graduan, penganggur dan pekerja yang terjejas akibat diberhentikan, diberikan cuti tanpa gaji dan dipotong gaji. Bagi meningkatkan dan melatih semula kemahiran golongan ini, program perantisan, latihan keusahawanan dan kursus jangka pendek akan dilaksanakan secara usaha-sama dengan pelbagai pihak. Sebanyak RM7.52 juta diperuntukkan bagi inisiatif ini. Program-program di bawah inisiatif ini adalah seperti berikut. Pertama, Terengganu Young Executive Program, iaitu program latihan perantisan sebagai laluan kerjaya sebelum ditempatkan dalam pasaran kerja. T-Job, iaitu program yang menyediakan latihan industri dan peluang pekerjaan kepada anak Terengganu, terutamanya dalam bidang kemahiran, termasuklah kepada golongan OKU untuk mendapatkan bimbingan dan sokongan kerjaya. Khusus keusahawanan Terengganu bagi membangunkan keusahawanan TVET dan membimbing bakal usahawan dalam penyediaan rancangan perniagaan dan kemahiran komunikasi di bawah seliaan Yayasan Pembangunan Usahawan YPU. Terengganu Training Program TTP dengan memperkasa pusat kemahiran seperti TESDEC dan Tata UC bagi menjadikan Terengganu sebagai hub untuk pekerja mahir dan profesional dalam bidang-bidang strategik. Program Jati Diri Generasi Sejahtera bagi memperkasakan kemahiran keusahawanan golongan belia dan belia wanis yang akan digerakkan oleh Urusetia Belia, Sukan dan NGO Terengganu, UBSNT. Terengganu Skill Enhancement Program for School Leavers, TSEPS, bagi melatih kemahiran golongan lepasan sekolah menerusi penempatan pekerjaan atau place and train dengan izin. Program transformasi pekerja ITCON bertujuan mempersiapkan mentaliti dan sikap pelatih bagi menghadapi suasana kerja berbeza di luar Terengganu dengan melibatkan ikon anak Terengganu di perantauan yang berjaya dalam bidang masing-masing. Karnival Pekerjaan 2021 bagi memastikan setiap peluang yang diwujudkan di Terengganu dapat dimanfaatkan sepenuhnya rakyat Terengganu melalui program padanan pekerjaan atau job matching program dengan izin. Inisiatif ketiga, Pusat Bersepadu Pemasaran PKS. Inisiatif ini adalah bagi mempercepatkan proses pemulihan PKS dan pertumbuhan ekonomi negeri. Ia sebagai sokongan kepada program-program latihan pemasaran sedia ada. Menerusi inisiatif ini, pemilik PKS ditawarkan pemilihan pakej yang fleksibel dengan yuran yang rendah untuk memasarkan barangan dan perkhidmatan mereka dengan lebih berkesan yang akan diurus oleh tenaga pakar dalam bidang pemasaran, terutamanya pemasaran digital. Inisiatif ini melibatkan kuantum berjumlah RM1.5 juta, termasuk RM400,000 bagi menaik taraf aplikasi Ganu Shop. Inisiatif yang keempat, program literasi keuangan. Program ini adalah untuk memberikan pendidikan, latihan dan bimbingan kepada individu dan isi rumah bagi mengurus keuangan masing-masing dengan lebih baik, terutamanya meliputi aspek pengurusan aliran tunai, aset simpanan, skim perlindungan dan pelaburan. Inisiatif kelima, bantuan golongan terjejas. Bantuan ini disediakan terutamanya bagi menyokong kumpulan isi rumah B40 dan golongan yang ditimpa musibah kesihatan dan bencana. Sebanyak RM7 juta akan diperuntukkan bagi bantuan persekolahan, RM5 juta bagi tabung Darul Iman dan RM3.5 juta bagi tabung pemulihan PKS. Syukur juga untuk saya umumkan, seramai 48,500 isi rumah golongan B40 akan menerima bantuan tunai cana rakyat Terengganu sebanyak RM200 secara one-off dengan izin yang melibatkan peruntukan berjumlah RM9.7 juta. Kerajaan negeri juga memahami tekanan yang dihadapi oleh peniaga kecil dan penjaja. Dengan ini, kerajaan negeri mengumumkan tiada kutipan lesen peniaga kecil dan penjaja bagi tahun 2021. Kita mengharapkan dengan inisiatif ini dapat merancakkan lagi ekonomi negeri Terengganu dan membantu meringankan beban yang dihadapi oleh para peniaga
dan penjajah. Kerajaan negeri turut tidak melupakan kebajikan golongan warga emas di negeri Terengganu. Untuk itu, kerajaan akan melaksanakan program pencen rakyat dengan pembayaran sebanyak RM600 secara one-off dengan izin kepada mereka yang selayaknya. Teras pertama, meneguhkan agenda Islam dan pembangunan modal insan. Strategi 1, merancangkan aktiviti dakwah dan penerangan. Datuk Yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM8 juta bagi pembinaan 6 buah masjid. 5 daripadanya sedang dalam pembinaan, manakala satu lagi akan dibina di kampung Tanjung Putat, Hulu, Terengganu. Manakala bagi kerja-kerja membaik pulih dan menyelenggara masjid dan surau terpilih di seluruh negeri Terengganu, kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah RM2 juta. Bagi melacakkan lagi aktiviti dakwah di Terengganu, sebanyak RM1.1 juta akan diperuntukkan untuk menjayakan program Da'i Cilik, program dakwah Nusantara 2.0, program Ulama Terengganu 2.0, program Hospital Harmoni serta Convocation Hufaz dan Mutawif. Selain itu, kerajaan negeri juga akan mempergiatkan aktiviti dakwah di peringkat DUN dengan peruntukan berjumlah RM1.6 juta, iaitu RM50,000 bagi setiap DUN, bagi menyemarakkan penghayatan agama Islam dalam kalangan masyarakat. Sebagai penghargaan atas peranan dan sumbangan penggiat media dan pempengaruh media sosial atau media sosial influencer dengan izin, dalam menyediakan kandungan dakwah kreatif dan mempromosikan negeri Terengganu, kerajaan negeri akan menganjurkan anugerah media Terengganu dengan peruntukan sebanyak RM300,000. Strategi yang kedua, memperkasakan modal insan. Modal insan yang kita mahu lahirkan adalah yang mempunyai penghayatan agama yang sebenar serta akhlak dan disiplin tinggi, di samping pengetahuan dan kemahiran yang mantap. Justru, kerajaan negeri terus komited melaksanakan program Dasar Integriti Darul Iman (DIDI) dan melancarkan modul Itqan Insani dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM3.75 juta. Kerajaan negeri juga akan menganjurkan latihan dan kursus bagi meningkatkan kecekapan pegawai dan kaki tangan kerajaan, memantapkan imam dan bilal serta mengukuhkan kepimpinan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dengan peruntukan berjumlah RM750,000. Datuk Yang Di-Pertua dan ahli yang berhormat, strategi yang ketiga, memantapkan pentadbiran dan perundangan syariah. Sejajar dengan matlamat untuk menjadikan Terengganu sebagai sebuah negeri yang sejahtera, kerajaan negeri berhasrat untuk martabatkan institusi perundangan syariah di negeri Terengganu. Oleh itu, sejumlah RM300,000 diperuntukkan bagi usaha memperkasakan program pelaksanaan syariah serta secara berperingkat melalui penerangan, kempen, penguatkuasaan undang-undang, pemulihan dan seminar berkaitan syariah kepada semua lapisan masyarakat. Mengambil kira keperluan untuk menaik taraf infrastruktur mahkamah syariah di negeri Terengganu, kerajaan negeri sebagai permulaannya akan membina kompleks mahkamah tinggi syariah di Kemaman dengan peruntukan sebanyak RM10 juta. Teras kedua, menjana semula ekonomi dan pendapatan rakyat. Datuk Yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan negeri sedar rakyat begitu terkesan dengan keadaan ekonomi ekoran pandemik COVID-19. Justru itu, kerajaan negeri telah menggariskan 5 strategi yang diharapkan dapat menjana ekonomi negeri dan pendapatan rakyat. Strategi 1, memperhebat sektor pertanian dan industri makanan. Sektor pertanian dilihat antara sektor yang mampu untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Ini juga sejajar dengan tahun 2021 yang telah diisytiharkan sebagai Tahun Pertanian Negeri Terengganu oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu dalam titah ucapan pembukaan persidangan Dewan Undangan Negeri, mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri ke-14. Justru, kerajaan negeri dengan sukacitanya mengumumkan peruntukan berjumlah RM20 juta untuk sektor pertanian bagi tahun 2021, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada rakyat, terutamanya yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Peruntukan ini adalah jauh lebih besar berbanding dengan tahun 2020, iaitu hanya sebanyak RM8 juta. Oleh itu, pada tahun 2021,
kerajaan negeri akan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperhebat dan merancangkan lagi sektor pertanian dan industri makanan di negeri ini. Kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah RM1 juta menerusi Jabatan Pertanian Negeri bagi memastikan tanah-tanah pertanian di Terengganu dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan RM400,000 lagi disediakan untuk membangunkan industri asas tani bagi merancangkan lagi industri hiliran berasaskan produk pertanian. Kerajaan negeri juga akan memperuntukkan sebanyak RM4 juta untuk memperkasakan projek penyelenggaraan infrastruktur dan pemulihan sawah padi demi mencapai objektif besar Pelan Strategik Pertanian Negeri untuk menjamin food security dengan izin di negeri Terengganu. RM110,000 akan untuk pembangunan dan pengembangan industri madu. RM2.4 juta untuk mempergiatkan projek pembangunan buah-buahan terpilih termasuk durian, musang king dan buah mangga. Sektor peternakan akan terus diperkasakan pada tahun 2021 dengan menyasarkan golongan belia untuk menceburi bidang ternakan. Kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah RM2.05 juta bagi pembangunan sektor peternakan melalui pembangunan projek induk ternakan, pusat pemprosesan daging berstatus halal dan pembangunan padang ragut. Selain itu, seiring dengan galakan dan kerjasama Majlis Pembangunan Ekonomi Wilayah Timur (ECERDC), kerajaan negeri juga akan terus komited dalam meneruskan pembangunan hub Lembu Sado dengan peruntukan RM1 juta. Bagi sektor perikanan pula, projek pembinaan serta melabuh tukun tiruan dan unjam secara komuniti akan diteruskan. Sukacita dimaklumkan bahawa Terengganu adalah satu-satunya kerajaan negeri yang menyalurkan peruntukan sendiri sebagai gabung jalin kepada peruntukan persekutuan dalam melaksanakan program memperkaya sumber perikanan negeri. Selain itu, program pelepasan benih ke perairan umum juga akan diperluaskan. Sejumlah RM1.21 juta akan diperuntukkan untuk kesemua program tersebut. Pada tahun 2021, program Malaysian Good Agricultural Practice MyGAP dengan izin yang memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan amalan pertanian baik akan diperkasakan. Program CSR Tani yang berkonsepkan gotong royong se-community bagi pembersihan kawasan pertanian juga akan diteruskan. Kedua-dua program ini akan diberi peruntukan berjumlah RM400,000. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi menggalakkan lagi penyertaan masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, kerajaan negeri mengambil inisiatif mengadakan pelbagai program dan latihan yang dapat menambahkan lagi kemahiran dan pengetahuan rakyat. Antaranya adalah program pembangunan model insan tani, pelbagai kursus pertanian dan peternakan, serta program pembangunan juru suntik pemanian beradas untuk usahawan bidang peternakan dengan peruntukan berjumlah RM800,000. Pada tahun 2020, skim bantuan modal tani telah memberi manfaat kepada 243 pemohon. Justru, kerajaan negeri juga akan meneruskan skim bantuan modal tani dengan peruntukan RM5 juta dan RM1 juta akan diperuntukkan kepada tabung bencana pertanian untuk membantu para petani yang ditimpa musibah seperti kemusnahan tanaman ataupun kematian ternakan akibat pelbagai fenomena bencana. Kerajaan negeri juga akan meneruskan bantuan-bantuan seperti bantuan mekanisasi pertanian, bantuan peralatan nelayan pantai dan bantuan input kepada penternak kecil aquakultur pada tahun 2021 bagi memastikan projek-projek pertanian serta perikanan terus berdaya maju. Oleh itu, sejumlah RM1.4 juta akan diperuntukkan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, strategi 2, merancangkan industri pelancongan dan kebudayaan. Kerajaan negeri akan ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada Exco Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Yang Berhormat yang ada pada dalam Dewan ini, Yang Berhormat Arifin bin Rahman atas penganugerahan Malaysia Tourism Hero yang dianugerahkan kepada beliau oleh Majlis Pelancongan Malaysia semasa Malaysia Tourism Gold Summit 2020 baru-baru ini. Ini membuktikan hasil kerja keras semua pihak dan juga potensi negeri Terengganu sebagai destinasi pilihan pelancong.
Data kadar purata penginapan yang dikeluarkan oleh Pelancongan Hotel Malaysia (MEH) meletakkan Terengganu di kedudukan kedua terbaik keseluruhan pada bulan September 2020 di Malaysia. Bagi merancakkan lagi sektor pelancongan negeri Terengganu, kerajaan negeri akan peruntukkan sebanyak 4.5 juta ringgit bagi promosi galakan pelancongan dan juga acara. Promosi ini akan diperhebat di peringkat dalam dan luar negara, terutamanya menerusi platform media sosial. Penganjuran acara yang berkualiti dan mempunyai kekuatan serta keunikannya tersendiri akan dijalankan seperti Terengganu Islamic Tourism Conference and Expo, Festival City Wetland, Festival Sungai Terengganu dan Pesta Candak Sotong yang telah memenangi kategori aktiviti pelancongan paling popular di Anugerah Emas Majlis Pelancongan Malaysia 2019. Kampung Budaya Terengganu yang telah dirasmikan pada 3 September lalu telah merekodkan seramai 24,853 pengunjung selama sebulan. Oleh itu, kerajaan negeri akan mewujudkan perkampungan Melayu di Kampung Losong dan juga Museum Petroleum bagi menambah lagi produk pelancongan di negeri Terengganu. Kerajaan negeri juga berbesar hati untuk meneruskan caruman perkeso kepada pemandu teksi dan penarik beca sebagai menghargai jasa baik petugas barisan hadapan sektor pelancongan. Peruntukan sebanyak RM400,000 akan disediakan bagi membiayai kursus pemasaran dan kemahiran berlesen serta program-program pemulihan sektor pelancongan. Bagi tahun 2021, kerajaan negeri akan terus memberi fokus kepada pengembangan community-based tourism dengan izin, dengan peruntukan sebanyak RM400,000 bagi menambah baik pembangunan taman negeri, termasuk boardwalk, city wetland dengan izin. Ke arah memperkasakan industri seni, kraf dan warisan. Maka pada tahun 2021, kerajaan negeri melalui YPU akan menganjurkan Festival Songket, Batik dan Tembaga. Sebanyak RM250,000 akan diperuntukkan bagi melaksanakan program ini. Selain itu, kerajaan negeri akan meneruskan usaha membangunkan Tasik Kenyir sebagai destinasi ekopelancongan utama negeri. Dengan ini, sebanyak RM4 juta akan diperuntukkan untuk pembangunan Pulau Bayas dan Pulau Puh di Tasik Kenyir. Datuk Yang Bertua dan ahli-ahli yang berhormat, Strategi 3 memajukan pelaburan GRC. Kerajaan negeri melalui Eastern Pacific Industrial Corporation (EPIC) bakal mewujudkan kawasan perdagangan bebas di Teluk Kalong, Kemaman bagi menggalakkan lagi aktiviti import dan ekspor serta penggudangan dan perniagaan secara pukal sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri dan setempat. Bagi memenuhi keperluan pelabur-pelabur baru seperti Emerald USA dan Malaysia Phosphates, pelabuhan Kemaman juga akan diperbesarkan. Ini kerana pada masa sekarang kadar purata pengendalian kargo di Dermaga Timur adalah melebihi 50% kapasiti, iaitu bersamaan dengan 4 juta metrik tan kargo setahun dan dijangka melebihi 14 juta metrik tan kargo pada tahun 2024, melangkaui kapasiti kemudahan sedia ada. Diharapkan pembesaran ini akan dapat memenuhi keperluan pelabur-pelabur baru. Perkhidmatan kesihatan telah berkembang sebanyak 13% dalam kumpulan Terengganu Incorporated di bawah kumpulan Medik Iman. Ia juga dilihat maju setapak lagi apabila kita bakal menyaksikan pusat jantung akan dibuka di Kuala Terengganu Specialist Hospital dalam suku pertama tahun 2021. Kerajaan juga akan membina hospital baru di Cukai, Kemaman dengan kapasiti sebanyak 150 katil dan pembesaran Kuantan Medical Center serta Kelana Jaya Medical Center. Selain itu, pengambil alihan dan pembesaran Tawau Specialist Hospital dengan kapasiti sebanyak 75 katil akan dilaksanakan dalam suku kedua tahun 2021. Strategi keempat, mengupayakan perniagaan. Selain daripada inisiatif khas COVID-19 untuk memulihkan sektor perniagaan dan keusahawanan, kerajaan negeri juga melihat keperluan kepada pelan hala tuju jangka panjang bagi kelangsungan PKS di negeri ini. Oleh itu, kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah RM200,000 bagi tujuan penyediaan pelan strategik sektor PKS negeri Terengganu dan kajian pembangunan dan pengoperasian database PKS negeri Terengganu dengan izin. Bagi mewujudkan Terengganu Entrepreneur Information Center dengan izin yang mana berperanan untuk membuat segala perancangan pembangunan sektor PKS. Melihat kepada keberhasilan daripada tabung usahawan sejahtera tugas
yang telah membantu usahawan homemade jeans dengan izin seperti saudara Ahmad Safwan Nizam bin Kamaruddin, orang kelainan upaya yang berasal dari Besut dengan bantuan sebanyak RM200,000. Kini Raw Denim House telah berdiri sebaris dengan jenama antarabangsa. Lantaran itu, kerajaan negeri terus komited dalam meneruskan pelaksanaan program-program di bawah tugas dengan peruntukan berjumlah RM5 juta pada tahun 2021. Tabung ini merupakan pinjaman patuh syariah yang berkonsepkan no riba. Hingga kini seramai 453 orang usahawan di seluruh negeri Terengganu telah mendapat manfaat. Pada tahun 2021 juga, tugas akan memberikan keutamaan kepada usahawan baru dan yang berasaskan inovasi dan ekonomi gig. Program Usahawan Graduan Terengganu Sejahtera GATES, UGATES dan program Usahawan Belia Sejahtera UBES akan ditambah baik dengan pelaksanaan program bersama Kerajaan Persekutuan. Pencapaian program ini adalah sangat memuaskan kerana lebih 90% peserta telah berjaya bergelar usahawan. Oleh itu, sebanyak RM2 juta akan diperuntukkan kepada YPU bagi meneruskan program ini sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran negeri. Kerajaan negeri juga akan meneruskan skim bantuan pembangunan produk e-Berkat Terengganu dengan kolaborasi Malaysia Digital Economy Corporation MDEC dalam menyediakan mikrokredit, mempromosi PKS Terengganu menerusi kursus pemasaran Go Global, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran usahawan digital selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0, memperkenalkan program inkubator PKS dan membuka lebih banyak tapak kenderaan saji di daerah-daerah lain. Inisiatif-inisiatif ini akan melibatkan peruntukan sebanyak RM1.05 juta. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, strategi 5 menaik taraf infrastruktur ekonomi. Kerajaan negeri dalam usaha untuk mendalamkan muara Sungai Terengganu dengan memperuntukkan sebanyak RM21.2 juta. Kerajaan Persekutuan juga telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM1 juta bagi kerja-kerja pengorekan laluan pelayaran di dua muara sungai, iaitu Sungai Setiu dan Sungai Marang, yang mengalami masalah timbunan beting pasir dan kecantikan yang kritikal. Dengan adanya projek ini diharapkan dapat meredakan keresahan dan kesukaran yang dihadapi oleh nelayan tempatan untuk ke laut. Kerajaan negeri bersetuju untuk membuat pelan susul atau semula remodeling dengan izin untuk pembangunan Lembah Syarikat Terengganu TSB, di samping meneliti semula model perniagaan bagi TSB. Sebanyak RM300,000 akan diperuntukkan pada tahun 2021 melibatkan kos pengambilan tanah, groundwork dengan izin dan infrastruktur asas. Kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM250,000 bagi kajian perancangan pelan perkawasan yang antaranya melibatkan kajian rancangan tempatan daerah RTD 2035 Besut, Setiu dan Marang serta penyediaan pelan pembangunan bandar baru Lestari. Sebanyak RM3 juta akan diperuntukkan untuk bandar baru Bukit Besar bagi kerja-kerja pengambilan balik tanah, pembinaan jalan dan infrastruktur. Teras ketiga, menjamin kesejahteraan keluarga dan sosial. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, strategi 1, memastikan keboleh capaian perkhidmatan kesihatan berkualiti. Mempunyai akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti adalah satu keperluan bagi setiap rakyat di seluruh negeri Terengganu dan merupakan tanggungjawab kerajaan negeri. Dengan ini, program Kad Sejahtera Terengganu akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM5 juta yang akan memberikan akses perkhidmatan kesihatan pada rakyat Terengganu yang berpendapatan rendah. RM4 juta juga akan diperuntukkan bagi melaksanakan program buat kelas ketiga percuma di hospital kerajaan. Strategi 2, memacu kecemerlangan pendidikan bagi memperkasakan institusi pendidikan dengan pelaksanaan pembelajaran berkualiti, pengupayaan warga pendidik dan pentadbir berprestasi tinggi, penyediaan infrastruktur yang lengkap, pembentukan persekitaran Islamik, serta penglibatan awam dan swasta. Kerajaan negeri akan melancarkan pelan kecemerlangan pendidikan Terengganu 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 juga, kerajaan negeri akan meneruskan pemberian beasiswa dan pinjaman
di bawah Yayasan Terengganu melalui tabung pendidikan Terengganu Sejahtera dengan peruntukan sebanyak 42.8 juta ringgit merangkumi beasiswa pelajar cemerlang ijazah pertama, sarjana dan PhD, khusus Association of Chartered Certified Accountants ACCA, sedia pentauliahan penjaga jentera elektrik chargeman dengan izin, pinjaman tabung siswa Terengganu dan pinjaman latihan kemahiran. Selain itu juga, kerajaan negeri akan memperkasakan program tuition rakyat, program Darul Hufaz, kelas maya dan meneruskan pembangunan pusat tafakur fiddin Tok Syed Duyung. Kesemua program ini akan diperuntukkan sebanyak 58 juta ringgit. Bagi memastikan pendidikan agama Islam dan Al-Quran terus diperkasakan, kerajaan negeri akan meneruskan skim Mus'ab bin Umair dengan peruntukan sebanyak 8.5 juta ringgit dan memperkenalkan skim Al-Ghazali dengan peruntukan sebanyak 54 juta ringgit untuk manfaat guru-guru sekolah agama yang terpilih. Kerajaan negeri juga akan memperuntukkan sebanyak 2 juta ringgit untuk program kecemerlangan pendidikan bagi membantu pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan UPSR, PT3, SPM dan STPM. Tambahan pula, sebanyak 6 juta ringgit diperuntukkan bagi bantuan per kapita sekolah pondok, sekolah agama rakyat dan pusat pendidikan agama yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Bagi memberi motivasi kepada para pelajar sekolah untuk mempunyai semangat dan cita-cita untuk menyambung pelajaran ke peringkat Menara Gading, kerajaan negeri akan melaksanakan program dan latihan seperti Lambayan Menara Gading, teknik pembelajaran, seminar kepimpinan, latihan kerohanian dan kecergasan serta motivasi dengan peruntukan sebanyak RM600,000. Selain itu, kerajaan negeri akan terus memperkukuh institusi pendidikan rendah. Justru, 2 buah sekolah rendah Islam Darul Iman Seridi akan ditubuhkan di Besut dan di Kemaman, menjadikan jumlah keseluruhan Seridi kepada 11 buah. Ke arah mentransformasikan Kolej Quran Terengganu KQT kepada Kolej Universiti menjelang 2025, sebanyak 11 juta ringgit akan diperuntukkan untuk menambah baik emolumen dan program pengajian, bilangan pegawai dan kaki tangan, menaik taraf kampus cawangan di Pekalang Gawi serta membina kampus baru di Durian Mentangau Dungun. Datuk Yang Di-Pertua dan ahli yang berhormat, strategi 3 menambah bekalan dan pemilikan rumah. Dalam menjamin kesejahteraan rakyat, khususnya golongan B40 di negeri ini, kerajaan negeri telah mengambil langkah untuk mewujudkan tabung pinjaman perumahan rakyat negeri Terengganu yang bertujuan untuk membantu rakyat membina rumah atas tanah sendiri. Bagi menjayakan tabung pinjaman ini dan merealisasikan manifesto kerajaan negeri, sejumlah 50 juta ringgit akan diperuntukkan. Selain daripada itu, kerajaan negeri melalui kerjasama dengan Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu akan memperuntukkan sebanyak 25.5 juta ringgit bagi menyediakan lebih banyak rumah Darul Iman atau Rahman untuk golongan B40, termasuklah pelaksanaan 2 projek baru iaitu Rumah Mampu Milik Bukit Gasing 2, Marang dan Rumah RPMM Bukit Tumbuh, Kuala Nerus. Kerajaan negeri juga akan memperuntukkan sebanyak 16 juta ringgit untuk melaksanakan projek perumahan Terengganu Sejahtera PPTS di seluruh negeri bagi membaiki pulih rumah yang mengalami kerosakan. Kerajaan negeri juga berterima kasih pada Kerajaan Persekutuan kerana meluluskan 3 projek perumahan baru melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, iaitu program Perumahan Rakyat PPR Bukit Gasing Marang, PPR Bukit Puteri Besut dan program Pemajuan Kawasan di Mak Kemas Marang. Projek-projek ini akan melibat kos sebanyak 166.5 juta ringgit. Memahami kesempitan rakyat ketika pandemik COVID-19, kerajaan negeri akan meneruskan pengecualian bayaran cukai taksiran untuk rumah kediaman yang menelan belanja melebihi 13 juta ringgit pada tahun ini. Datuk Yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, strategi keempat, memperkasakan wanita, keluarga dan belia. Kerajaan negeri amat mengambil cakna akan kepentingan peranan wanita dalam membangunkan sesebuah masyarakat.
Dengan ini, kerajaan negeri bersetuju untuk memperuntukkan RM800,000 kepada usia wanita negeri Terengganu bagi membiayai pentadbiran dan aktiviti seperti program pembangunan wanita unggul, program Sayyidatina Aisyah dan jelajah untuk wanita. Selain itu, kerajaan negeri juga akan menubuhkan sebuah pusat jagaan harian warga emas Baitul Ummi khusus untuk golongan wanita di Kuala Terengganu dan menubuhkan Terengganu Autism Care and Therapy Center dengan izin. Kerajaan negeri juga akan memulakan operasi Raudatul Jannah bagi melindungi golongan wanita dan kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi rumah tangga. Jumlah peruntukan untuk keseluruhan inisiatif ini adalah RM1.4 juta. Bagi memastikan institusi keluarga di negeri Terengganu terjamin, kerajaan negeri memberi perhatian penuh kepada program pemutihan 4P, Perintah Pengesanan dan Pendaftaran Perkahwinan. Sebanyak RM445,000 diperuntukkan untuk program pemutihan status perkahwinan rakyat Terengganu. Selain itu, kerajaan negeri juga akan memperuntukkan sebanyak RM200,000 untuk pembukaan 3 buah taska baru di premis jabatan seluruh negeri Terengganu. Selain itu juga, bagi memastikan bakat dan kepimpinan belia negeri Terengganu sentiasa diberi perhatian, pelbagai kursus dan kem telah dirancang untuk melatih golongan ini. Kerajaan negeri akan memperkenalkan generasi muda Terengganu Sejahtera GMTS sebagai program pembangunan belia secara menyeluruh bermula usia mereka seawal 11 tahun. Kerajaan negeri juga akan memperuntukkan RM3.2 juta kepada usia belia bagi membiayai program dan aktiviti seperti program pembangunan dan kesejahteraan belia dan belia wanis, gaya hidup sihat, kecergasan dan sukan rekreasi serta program peningkatan dan kemajuan NGO. Selain itu, kerajaan negeri juga akan melaksanakan program sukan anak komuniti seperti sukan bola sepak, sepak takraw, badminton dan bola jaring serta Terengganu Motor Team dengan peruntukan berjumlah RM2 juta. Tambahan pula, kerajaan negeri akan meneruskan bantuan pengurusan kepada pertubuhan-pertubuhan belia negeri Terengganu. Sambutan Hari Belia dan Anugerah Belia Peringkat Negeri Terengganu dengan peruntukan sebanyak RM1.4 juta. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, strategi yang kelima, meningkatkan prestasi sukan. Negeri Terengganu mempunyai rakyat yang aktif dalam bidang sukan dan terdapat ramai atlet anak kelahiran Terengganu yang telah berjaya mengharumkan nama negeri dan negara kita. Justru itu, kerajaan negeri menunjukkan komitmennya bagi menyediakan fasiliti yang selesa kepada atlet-atlet dengan meneruskan pembinaan asrama atlet Majlis Sukan Negeri Terengganu di Gaung Badak, Kuala Nerus. Selain itu, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja baik Polis Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin serta beberapa kompleks sukan yang lain di Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Pada tahun 2019, kejohanan sukan Terengganu Sutera telah berjaya dilaksanakan dengan penyertaan seramai hampir 1,500 orang atlet dan pegawai sukan dari seluruh negeri. Melalui kejayaan ini, ramai atlet Sukma 2020 berjaya dilahirkan. Melihat kepada impak positif yang diterima daripada kejohanan berkenaan, kerajaan negeri akan menganjurkan Sutera pada tahun 2021 buat kali kedua dengan peruntukan sebanyak RM800,000. Tuan rumah bagi edisi kali ini adalah daerah Kuala Nerus. Tambahan pula, kerajaan negeri bersetuju untuk menganjurkan Gatih Terengganu, iaitu program riding dengan izin peringkat nasional yang akan melalui kawasan tumpuan pelancongan bagi merancangkan lagi subsektor pelancongan sukan seiring dengan identiti Terengganu yang terkenal dengan sukan berbasikal. Program ini akan diperuntukkan RM700,000. Selain daripada itu juga, kerajaan negeri komited dengan mengadakan program pembangunan sukan dari seawal usia 4 tahun sehingga ke peringkat elit selari dengan pelan induk pembangunan sukan 10 tahun negeri Terengganu 2020-2030. Sebagai tanda sokongan kepada 2 orang atlet Terengganu yang telah berjaya melayakkan diri ke Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020, iaitu Khairul Anwar Muhammad dan Muhammad Azizul Hasni Awang, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM200,000 untuk tujuan pembiayaan kewangan dan latihan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat sekalian, strategi yang keenam, membangunkan infrastruktur kemudahan rakyat. Bagi menjamin keharmonian rakyat setempat,
Kerajaan negeri akan menyediakan peruntukan sebanyak 16.3 juta ringgit untuk melaksanakan projek-projek kecil di seluruh DUN serta projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam di seluruh negeri. Kerajaan negeri akan menyediakan peruntukan kepada semua adun, termasuklah RM200,000 kepada setiap adun bukan kerajaan. Teras keempat, mendigitalisasikan perkhidmatan awam. Datuk Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0, inisiatif-inisiatif berikut akan dilaksanakan oleh kerajaan negeri bagi merealisasikan hasrat ini. Kerajaan negeri akan peruntukkan sebanyak RM5 juta bagi menjayakan pelan induk kerajaan digital Pintar Terengganu 2021-2030 dan pelan strategik Taman Maya Artificial Intelligence AI dengan izin Terengganu 2021-2025. Projek ini akan menjadikan negeri Terengganu sebagai model kerajaan pintar yang praktikal demi mewujudkan sebuah masyarakat digital yang lestari sekaligus menyemarakkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri. Selain itu, kerajaan negeri juga mengambil langkah untuk memperkasakan program pembangunan dan pengintegrasian aplikasi digital kerajaan yang bertujuan bagi mengukuhkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri berkait urusan penting dalam kehidupan rakyat. Sehingga kini, kerajaan negeri telah berjaya melaksanakan beberapa program aplikasi digital, termasuklah sistem profil rakyat Terengganu 2.0, sistem e-munakahat, sistem e-zakat dan sistem e-perumahan. Oleh itu, demi menjayakan program ini, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM200,000. Kerajaan negeri melalui THRDC akan membangunkan Terengganu Employment Database System TEDS dengan izin di semua pusat khidmat DUN bagi meningkatkan akses maklumat pekerjaan kepada seluruh rakyat Terengganu. TEDS akan diintegrasikan dengan sistem pengurusan pengkalan data sumber manusia yang membolehkan THRDC melaksanakan agenda pembangunan sumber manusia dengan lebih cekap dan berkesan. Selain itu, dasar pembangunan sumber manusia negeri Terengganu akan diwujudkan bagi menggariskan pelan hala tuju jangka panjang untuk sektor sumber manusia. Sejumlah RM200,000 akan diperuntukkan untuk menjayakan inisiatif ini. Di samping itu, kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM330,000 untuk membangunkan sistem pengkalan data yang sistematik dan bersepadu, dikenali sebagai Terengganu Industrial Smart Map dengan izin. Sistem yang dijangka akan dilancarkan pada awal 2021 ini adalah bertujuan untuk menambah baik serta meningkatkan kecekapan pengurusan permohonan dan pemantauan tapak industri di negeri ini. Seterusnya, kerajaan negeri akan menubuhkan jawatankuasa bertindak pembangunan teknologi digital Terengganu bagi menjamin kepantasan capaian digital di negeri ini. Jawatankuasa ini akan melibatkan kerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) bagi menjamin pembangunan digital yang efektif dan mampan. Bagi menambah baik penyampaian maklumat berkait dasar dan perkhidmatan kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM500,000 untuk menyediakan info TV Terengganu Sejahtera di tempat-tempat awam terpilih. Teras kelima, melestarikan alam sekitar. Datuk Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, bagi terus melindungi dan menjamin kelestarian alam sekitar ini, inisiatif-inisiatif berikut akan dilaksanakan. Inisiatif Terengganu Go Green dan 3R, Reuse, Reduce, Recycle dengan izin, akan diaktifkan terutamanya di semua pejabat kerajaan, sekolah dan tempat awam, termasuk di taman rekreasi, pasar dan lokasi pelancongan, bagi meningkatkan pengetahuan dan amalan yang membawa kepada gaya hidup yang lebih mesra alam dan bertanggungjawab terhadap ekologi sekaligus membantu melindungi alam sekitar dan meningkatkan semula jadi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Sejumlah RM200,000 akan diperuntukkan. Bagi menambah baik kualiti perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam serta membiayai program-program yang berkait dengan kebersihan dan keceriaan bandar di seluruh negeri, sebanyak RM55.3 juta akan diperuntukkan pada tahun 2021. Kerajaan negeri juga akan menaik taraf tempat pembuangan sampah, kualiti dan bilangan tong sampah, image lori compactor serta sistem kutip sampah secara berperingkat.
Kerajaan negeri akan memperuntukkan sebanyak RM500,000 untuk pembukaan tapak pelupusan sampah Sungai Ikan 2 bagi melaksanakan meningkatkan kapasiti dan kecekapan pelupusan sampah di negeri ini. Pada masa hadapan, TPS ini akan dilengkapkan dengan peralatan teknologi dengan kapasiti yang bersesuaian selain penggunaan insinerator bagi memproses sampah sebagai tenaga waste to energy dengan izin. Bagi merealisasikan hasrat itu, kerajaan negeri akan mengusahakan inisiatif pembiayaan swasta atau Private Financing Initiative PFI dengan izin bagi mengurangkan beban keuangan kerajaan negeri. Semoga usaha ini dapat ditamatkan secepat mungkin. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan atas peruntukan sebanyak RM10 juta untuk melaksanakan program Integrated Island Waste Management dengan izin yang bertujuan mengurangkan kemusnahan terumbu karang dan kehidupan marin di sekitar Pulau Terengganu dan Johor seperti yang diumumkan dalam bajet 2021 baru-baru ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, tahun 2020 bakal meninggalkan kita semua dengan pelbagai pengalaman dan kenangan yang sangat membekas dalam diri setiap daripada kita. 3 krisis utama manusia terjadi di negara kita pada tahun 2020, iaitu pertama krisis kesihatan, kedua krisis ekonomi dan ketiga krisis politik. Namun kita mengharapkan dengan pengumuman dari pihak Kerajaan Persekutuan seperti pakej-pakej rancangan ekonomi dan belanjawan 2021 beserta dengan belanjawan Terengganu 2021 mampu untuk mengembangkan kembali ekonomi dan menjamin kesejahteraan sosial negara kita, insya-Allah. Manakala dari segi politik pula, kita perlu memperkasakan kerjasama politik yang ada bagi memastikan kestabilan negara dapat diteguhkan, terutamanya melalui muafakat nasional dan perikatan nasional. Kita hanya mampu keluar daripada krisis ini apabila kestabilan negara dapat kita wujudkan. Saya tahu setiap dari kita punya pandangan dan memendamkan perasaan dalam permuafakatan ini. Namun hanya inilah pengorbanan yang setiap dari kita terpaksa lakukan demi memastikan rakyat dan negeri kita ini mampu keluar daripada krisis-krisis yang sedang melanda. Saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan di sebelah sana yang bersama-sama kerajaan negeri dan persekutuan dalam meletakkan negara kita ke landasan yang sewajarnya. Musim tengkujuh sudah pun tiba. Hati-hati jika bah melanda. Jangan kita berputus asa. Ayuh kita berteguh kerjasama. Sebelum mengakhiri ucapan pembentangan belanjawan 2021, Kerajaan Negeri ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penjawat awam yang dedikasi dan komited sehingga meletakkan negeri Terengganu antara negeri yang terbaik di Malaysia. Sebagai penghargaan di atas kerja keras dan kesetiaan penjawat awam ini, Kerajaan Negeri bersetuju untuk memberikan insentif sebanyak RM800 kepada penjawat awam di negeri Terengganu. Marilah kita bekerja secara bersama, bergerak seiring dan merapatkan ukhuwah untuk memajukan negeri Terengganu dan menyejahterakan rakyat. Buang segala kekurahan dan ambil segala kejernihan. Semoga niat yang ikhlas akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah sahajalah saya menyerahkan segala urusan kerajaan ini. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan.